Negara yang paling sayang kucing ialah Rusia. Nombor satu dunia, setiap penduduk hampir ada setiap rumah ada satu kucing, sekurang-kurangnya. Dan dari segi survei, Rusia adalah negara yang paling penyayang, walaupun mereka sedang berperang. Nombor dua, jatuh pada Ukraine. Ukraine ialah negeri yang kedua yang sangat cinta kucing, tapi mereka masih berperang. Mereka berperang bukan mereka bertuang. Sebab Rusia mengatakan, Ukraine ialah sya'bun wahid, ialah bangsa kami yang kami sayangi. Tengok tuan-tuan, setianya kucing sama seperti anjing. Seorang tua yang membela kucing ini meninggal dunia, dan dia menunggu di kubur tuannya sampai dia mati. Setia kucing sama seperti anjing. Dia dapat merasakan orang yang baik padanya. Dia menunggu di situ, dan siang esok tuannya tidak bangkit, lusa tak bangkit, akhirnya dia yang sama-sama meninggal dunia di situ. Simbol kasih sayang haiwan kepada manusia. Dan izinkan saya malam ini untuk tajuk yang sangat santai. Kalau kita ingat 2 minggu lepas, tajuk khutbah Jumaat ialah Islam, agama kasih sayang. Dan izinkanlah saya untuk menyentuh tajuk yang sama dengan sedikit modifikasi dalam konteks akhlak Islam terhadap hewan. Dan malam ini saya ingin mengajak tentang satu makhluk yang sangat spesial, yaitu kucing. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqal azim. Dan tidaklah kami utuskan dikau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat kepada seluruh alam. Rasulullah bukan saja kepada umat Islam, kepada manusia, tetapi kepada alam semesta, kepada hewan, kepada alam seluruhnya. Dan itulah rahmat yang sangat luas, dan hari ini kita tumpukan kepada haiwan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, Ar-Rahimun yarhamullah, Ar-Rahimun yarhamur Rahman, irhamu al-ard yarhamukum al-sama, atau kama qala al-sama ya al-malaikah. Dan mereka yang mempunyai perasaan kasih sayang, mereka yang penyayang, nescaya akan dikasihi oleh Allah SWT, Ar-Rahman. Dan kasihlah ahli bumi, kasihlah kepada seluruh ahli bumi, nescaya kamu akan disayangi, dikasihi oleh ahli langit. Ahli langit ini kata tafsir ialah malaikat. Dalam konteks ini saya ingin perkenalkan haiwan yang paling rapat dengan manusia ialah kucing. Dan Rasulullah ada sahabat yang terkenal dengan Abu Hurairah sebagai simbol kasih sayang seorang sahabat yang dijelmakan kepada kucing. Dan tajuk khutbah kita 2 minggu lepas ialah tentang perkara ini. Berbuat baik kepada haiwan, nescaya kita akan disayangi oleh penduduk langit. Dan kebetulan juga dunia bangsa bersatu telah mengisytiharkan satu hari dalam setahun sebagai tahun kasih sayang terhadap kucing. Saya ulang kembali. Kita ulang tadi dalam kuliah ini, bagaimanakah sikap Islam terhadap haiwan, khususnya kucing yang manja ini. Sahabat Rasulullah yang besar, Abu Hurairah, terkenal dengan sifat penyayang kepada kucing. Namanya ketika sebelum Islam, Abdurrahman, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr, itu nama asalnya. Dan Rasulullah menukar selepas Islam kepada Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, tetapi namanya lebih dikenali dengan Abu Hurairah. Ini sebab lihabbihi lil qatat, dan dia sangat sayang kepada kucing. Ke mana saja dia pergi, dia akan bawa kucing dan kucing bersamanya. Wa kana utufan 'alaiha, dan dia sangat kasih kepada kucing. Dia beri makan dan dia beri minum kepada kucing, dan itu satu simbol sahabat yang menunjukkan sifat kasih sayang kepada haiwan. Dan begitu juga Abu Hurairah terkenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayat hadis Rasulullah. Dan dia telah pernah dilantik oleh Sayyidina Umar untuk menjadi amir di satu tempat, yaitu di wilayah Bahrain satu masa dulu. Dan dia banyak memberikan fatwa dalam urusan agama yang ditanya oleh para sahabat yang lain. Dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah
Dan dia dikenang sebagai seorang yang sangat penyayang kepada haiwan. Khususnya lah kucing, sehingga dia mendapat gelaran Abu Hurairah. Abu Hurairah. Rasulullah pernah memberi nasihat pada Abu Hurairah secara personal. Dan kata-katanya sangat indah. Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah menasihatkan Abu Hurairah sebagaimana tertera di sini. Ya Abu Hurairah, kun warayan. Dan wahai Abu Hurairah, jadilah kamu orang yang wara'. Orang yang wara' yang sentiasa inginkan perkara yang halal dan meninggalkan yang haram. Kun a'budan nas, dan jadilah kamu orang yang paling berbakti pada agama. Wa kun qani'an, jadilah kamu orang yang qani'ah. Takun ashkuran nas, dan jadilah kamu orang yang paling bersyukur. Wa hablin nas ma tuhibbun nafsik, dan kasihlah manusia sebagaimana kamu kasih pada diri kamu. Takun mukminan, jadilah kamu orang yang yakin, mukmin. Wahsin jiwar menjawarka, dan baiklah buat baik kepada jiran kamu, siapa saja yang menjadi jiran kamu. Takun musliman, tak jadilah kamu orang yang menyerah diri. Wa qallad dhahak, dan sedikitlah ketawa. Wa qallad dhahak, fa inna kasatad dhahak tumitul qalb, dan siapa yang banyak ketawa hatinya mati. Al-Kamakol, itu nasihat Rasulullah yang cukup indah kepada Abu Hurairah secara personal. Ya Abu Hurairah, disebut pada Abu Hurairah, menunjukkan kedudukan Abu Hurairah yang sangat rapat dengan Rasulullah. Dan tuan-tuan yang saya mati, inilah tafsir daripada hadis tadi. Dan maksudnya lah sangat luas, walaupun kita lihat bahawa satu contoh bagaimanakah Abu Hurairah ialah seorang sahabat besar yang dicontohi mencintai haiwan sebagaimana yang kita sebut tadi. Dalam satu hadis, Rasulullah menyebut tentang mereka yang kasih kepada haiwan. Dalam konteks ini, Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna Allah rafiq, Allah ialah maha kasih sayang. Yuhibbur rifq, Allah kasih pada orang yang lembut hatinya, rifq, lemah lembut. Wa yuti ala ar-rifq ala ma yuti ala al-unuf, dan apa yang Allah akan gurahkan pada orang yang kasih sayang kepada haiwan. Bukan haiwan saja, tapi hatinya lemah lembut, yang Allah tidak berikan pada orang yang hatinya kasar. Wa ma la yuti ala ma siwah, dan Allah berikan spesial kepada orang yang jiwanya kasih sayang, yang Allah tidak berikan pada orang lain. Dan itulah kasih sayang. Hari ini kita tumpukan pada kasih sayang kepada haiwan yang kadang-kadang kita overlook dalam konteks ini. Dan kucing adalah binatang yang paling rapat dengan manusia. Kalau kita dalam restoran, kadang-kadang kucing datang pada kita. Kucing memilih siapa yang dia pergi. Dalam sebuah restoran yang besar, kucing pergi ke kaki kita. Dan dia tahu orang yang kasih sayang, orang yang tidak kasih. Dan dia memilih kita. Dan janganlah kita kasar pada dia. Perkara yang sangat mudah, tetapi jarang kita ambil perhatian. Sehingga dunia hari ini menjadikan hari kucing sedunia. Kerana sebahagian masyarakat menjadikan kucing sebagai haiwan buruan. Dan itulah Islam memberikan kasih sayang. Dan Rasulullah tidak utuskan kecuali untuk rahmat. Bukan saja kepada umat Islam, kepada orang kafir juga. Dan kepada seluruh ciptaan Allah dan makhluk. Khususnya haiwan yang kita maksud tadi. Kita lihat di negara-negara Islam, mereka menjadikan kucing sebagai ibadah. Memberikan makanan, kucing-kucing terbiar. Dan ini satu amalan yang baik. Barangkali kita juga lakukan di negara kita. Tetapi dia bukan menjadi budaya. Dia bukan menjadi budaya satu tempat yang semua orang buat baik pada haiwan. Burung dan lebih dari kucing ialah haiwan yang paling jinak. Haiwan yang paling menjadi pet yang paling rapat manusia dalam satu kajian ialah kucing. Kita lihat bagaimanakah untuk mendapatkan pahala, cukup mudah. Manjabil hasati falahu asyran amsalha, siapa yang buat kebaikan, termasuk kebaikan pada haiwan, dia mendapat 10 ganjaran pahala. Tuan-tuan yang semati, kita lihat di negara yang saya ingin bawa tuan-tuan ialah di Turki. Turki satu contoh negara yang dibina di atas keimanan. Bertapak selama 600 tahun di bawah kerajaan Osmaniyah. Walaupun jatuh pada tahun 1924, tetapi budaya kasih sayang kepada haiwan masih ditanam sampai hari ini. Kerajaan Islam telah jatuh. Budaya Islam sebahagiannya masih diterapkan dalam penduduknya. Kalau kita pergi ke Turki, tuan-tuan, di seluruh bandar kota raya ada tempatan untuk haiwan, termasuklah burung, dan paling banyaklah untuk kucing. Diberikan makanan, ditempatkan makanan, dan
dikatakan kucing yang terbiak ini sangat banyak. Dan kucing terbiak inilah yang diambil perhatian oleh penduduk Istanbul umpamanya. Istanbul terkenal sebagai kota kasih sayang kepada kucing. Dan mari kita lihat sebahagian daripada perkara yang sudah cukup mudah untuk dilakukan, tetapi pahala yang banyak. Istanbul, capital of cats. Dunia kenal tuan-tuan pergi melawat Istanbul. Di mana-mana kita lihat kucing. Makanan kucing dijual merata-rata di tepi jalan. Kita masuk duit 2-3 lira, dia keluar makanan dan kita bagi pada kucing. Kucing akan berderet ikut kita. Dia tidak ikut semua orang, tuan-tuan. Cukup ganjil, dia tidak ikut semua orang. Dia ikut orang yang barangkali Allah berikan perasaannya. Mereka yang Allah campakkan perasaan hati, yang rifq, yang lemah lembut. Kucing ikut mereka. Tidak semua orang. Kita lihat ada orang yang kucing selalu ikut. Sama ada dalam restoran atau tidak. Di luar restoran, dia ada sesuatu yang cukup indah untuk kita kenangi. Dan Istanbul ialah tempat mereka menjadikan kucing sebagai teman yang diberikan makanan, minuman. Lebih lagi pada musim yang panas ini. Kita lihat tempat di Istanbul. Mereka sediakan rumah kucing. Ini di tepi-tepi taman, di tepi-tepi kota dia. Kalau kita lihat, di bawah pokok ada bangunan seperti ini. Ataupun kotak-kotak seperti ini. Maksudnya lah untuk kucing berlindung waktu malam. Dan mereka masuk secara berkala. Waktu siang mereka berkeliaran. Tiada siapa yang pelihara. Tetapi rezeki mereka Allah jamin di kota Istanbul. Walaupun Islam telah hilang. Kerajaan Islam telah berakhir pada 1924. Dengan angkara British, Perancis dan seluruh tentera azab moden. Tetapi budaya yang diamalkan sejak zaman berzaman diteruskan oleh penduduk Istanbul sampai hari ini. Cukup indah, tuan-tuan. Kita lihat ini Istanbul. Di tepi pokok, di tepi tiang, mereka letakkan yang kotak hitam ini satu untuk makanan, satu untuk minuman. Dua-dua ada di seluruh tempat. Kita pergilah ke mana-mananya. Pamukkale ke, kita pergi ke Istanbul, kita pergi ke Bursa, kita pergi ke Ankara. Mereka sediakan makanan untuk kucing. Di Malaysia, kita masih belum menjadikan budaya. Dan negara yang paling banyak kucing dibela dalam rumah ialah Rusia. Kita heran bagaimanakah orang Rusia? Mereka bukan beriman, tetapi mereka ialah disediakan sebagai negara yang paling banyak membela kucing. Setiap rumah ada satu ekor kucing. Sekurang-kurangnya. Tidak ada rumah yang tak ada kucing. Rusia. Dan sifat ini ditunjukkan oleh sifat baginda ataupun sahabat Rasulullah. Dan Rasulullah sangat menyayangi Abu Hurairah di atas sifatnya lah penyayang yang ditunjukkan khusus kepada kucing. Ini kucing di Istanbul. Kita dalam tengah-tengah kota kita lihat di sebalik dinding penuh dengan kucing yang diberi perhatian, dijaga, diberi minuman. Ada doktor haiwan yang akan melihat siapakah yang sakit dan sebagainya dan diberi perawatan dan sebagainya. Ini maksudkan hati yang rahim, hati yang sejahtera, hati kolbu yang penuh dengan taman bunga. Yang bukan saja ditunjukkan sama manusia, tetapi tunjuk kepada haiwan. Di Istanbul lama, tuan-tuan, sebelum jatuhnya kerajaan Islam. Di Istanbul ada kotak-kotak derma yang terdapat di seluruh penjuru kota. Kotak ini, dalam kotak ini ada wang. Kita boleh masuk duit untuk derma dan orang boleh ambil duit setakat dia perlukan. Dan kotak ini masih ada di Istanbul sampai sekarang, walaupun tidak berfungsi lagi. Apabila orang masuk tangan ke dalam kotak tersebut, kita tidak tahu sama dia penderma atau dia penerima derma. Mereka yang memerlukan wang, mereka ambil sekadarnya, tidak ambil lebih. Dan untuk tunjukkan kasih sayang, sifat yang dijadikan budaya dalam kerajaan Islam Utsmaniyah yang masih bertapak sampai sekarang, ialah makanan percuma. Setiap restoran kalau tuan pergi, restoran ada makanan percuma, ada roti percuma. Ambillah setakat yang kita perlu. Orang miskin ada makanan buah-buahan yang dia jual dan untuk percuma orang miskin. Orang miskin jangan malu ambil. Ambil sekadar yang perlu. Kalau keluarga ada 3 orang, ambil 3 buku roti. Dan sudah semua cukup satu keluarga. Dan kebanyakan kedai runcit melakukan itu. Kalau kita dapat lakukan di Malaysia, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dengan kedai runcit, letakkan sebelahnya. Jangan malu-malu tulis. Silalah ambil mereka yang memerlukan. Barangkali di taman ini kita tidak melihat orang yang miskin. Barangkali ada. Kita lakukan demikian. Dan perkara ini cukup indah. Perkaranya cukup mudah, tetapi pahala yang melimpah kita dapat sepercuma.
di universiti, di kelas. Biasa pelajar bawa kucing dalam kelas. Kalau Malaysia pernah pasti guru benarkan. Tapi di Istanbul, kucing atas meja. Belajar bersama dengan pelajar. Sebab sudah menjadi budaya sejak zaman Osmaniyah. Dan Osmaniyah diasaskan di atas keimanan. Jatuh Osmaniyah, Turki menjadi negara sekular sampai hari ini. Tetapi budaya ini masih diamalkan sebahagian daripada penduduk yang saya maksudkan tadi. Dan tuan-tuan, di belakang rumah orang Turki, dia ada seperti ini. Dia buat tangga ke tempat belakang rumah dia supaya kucing dapat naik dan ambil makanan di tepi jendelanya, tepi tingkapnya. Dia letakkan makanan di situ untuk kucing. Kucing akan naik dengan tangga dan mengambil makanan. Ini dilakukan oleh Turki sampai sekarang. Dan ini satu budaya yang menunjukkan kasih sayang. Menepati hadis yang kita baca tadi. Mereka yang ar-rahimun, Allah akan ar-rahim kepadanya. Allah akan sayang padanya. Dan siapa yang sayang makhluk di bumi, makhluk di langit akan sayang padanya. Makhluk di langit itulah para malaikat. Dan tuan-tuan yang saya mati, ar-rahmah la tushtara wa la tuba'. Tak perlu kita beli rahmat ilahi. Kita tak, untuk mendapatkan rahmat tidak perlulah kita dengan harta yang banyak. Hanya dengan berikan minum air kepada seekor kucing yang kehausan, itulah satu kebaikan. Dan tak perlu belajar. Dan dia akan masuk ke dalam jiwa an-naqiyah, jiwa yang ada taman bunganya, jiwa yang bahagia, jiwa yang lapang, yang rahmah, dan sifat manusia yang sayang kepada haiwan ciptaan Allah. Ialah mereka yang Allah kenakan rahmat yang banyak. Marilah kita latih anak-anak kita supaya juga kasih sayang, sebab kita mendengar kucing diseksa negara kita, ditembak, dipukul, dibakar. Itu yang berita yang kita dengar negara kita. Dan kita kembali, perkara yang mudah. Kita mula dengan kucing, sehingga kita lihat ya'kulu mithluna. Kucing bin haiwan makan seperti kita. Washrubu mithluna, dia minum seperti kita. Wa yalabu mithluna, dia bermain seperti kita. Wa yash'uru mithluna, dan dia ada perasaan sama seperti kita. Yang berbezalah, kita dapat bercakap, kita dapat berfikir, dia tidak dapat bercakap, dan dia tidak dapat menyatakan perasaannya. Dia sakit, dia tidak dapat menyatakan perasaannya, tetapi dia juga ada perasaan. Dan tidak ada binatang melata di atas bumi, tidak ada burung yang terbang dengan sayapnya, kecuali mereka ialah umat sama seperti kamu. Mereka membantu umat seperti kamu, dan berilah kasih sayang pada mereka. Kita nak cipta jiwa yang sejahtera, jiwa yang penyayang. Dan tuan-tuan, kita boleh kredit pada orang Jepun. Orang Jepun bukan Islam, tetapi mereka tunjukkan kasih sayang mereka kepada binatang, haiwan dan sebagainya. Dan mereka latih pelajar mereka di sekolah untuk sayang binatang dan sebagainya. Dalam satu hadis, dalam hadis ini, Rasulullah Aisyah dibawa makanan oleh seorang wanita. Kemudian ketika itu Aisyah sedang salat. Aisyah memberi isyarat kepada wanita tersebut letak makanan di sebelahnya. Dan kemudian datang kucing makan. Kucing makan, dan kemudian Aisyah selepas solat dia makan bekas kucing makan. Dan ditanya, kenapakah Aisyah makan bekas kucing? Maka jawab Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inha laysat binajis, dan dia bukan najis. Bekas mulut kucing bukan najis. Innama hiya min tawafin. Mereka ialah binatang jinak yang bersama kita. Atawafu alaikum wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda bi badlihi, dan saya tengok, kata Aisyah, kucing minum air dan Rasulullah ambil air itu untuk buat wudu. Kucing hidupnya bersama kita, keliling kita, hidup dalam rumah kita, dan tunjukkan sayang pada mereka. Saya dengar ada seorang penceramah begini, dia kata kucing tak boleh masuk dalam rumah, tak luar rumah. Tah daripada mana dia ambil sifat itu? Wallahu a'lam. Hari International Cat Day. Orang pakai Islam, tuan-tuan, mereka barangkali pura-pura kasih sayang kepada haiwan, dan mereka letak kepada kucing. Ini diisytiharkan oleh bangsa Bersatu. Setiap bulan Ogos, 8 hari bulan, mereka isytiharkan hari kucing. Sebab kucing terbiar di mata tempat. Di kota-kota besar, kucing terbiar. Ada yang di makanan, ada yang tidak. Dan terpaksalah bangsa Bersatu menjadikan satu hari, satu tahun sebagai kenangan hari kucing sedunia. Tidak ada binatang lain. Tidak ada binatang lain yang dikatakan hari binatang tersebut. Yang ada hari alam sekitar.
hari kehidupan liar dan sebagainya. Tapi khusus untuk kucing, spesialnya kucing, Bangsa Bersatu telah bersetuju untuk menjadikan Hari Kucing Sedunia pada 8 Ogos setiap tahun. Walaupun mereka tunjuk kasih sayang kepada kucing, mereka membunuh manusia seluruh dunia. Dan inilah yang pertama kali declare bahawa Hari Kucing Sedunia. Kenapa? Hari Kucing Sedunia pertama kali disediakan pada tahun 2012 oleh International Fund for Animal Welfare. Itu telah menjadi hari antarabangsa. Dan setiap tahun, kucing inilah yang diberikan perhatian sebagai simbol kasih sayang manusia terhadap alam sekitar. Kita lihat. Dikatakan ada 500 juta kucing yang berkeliaran, yang tidak tahu nasib mereka, yang ada makanan bergantung kepada masyarakat setempat. Inilah yang ditunjukkan. Yang kasih sayang kepada kucing di Eropah ialah orang tua. Orang tua yang sama-sama perlukan kasih sayang. Barangkali dia tinggal keseorangan dan nampaknya kucinglah menjadi teman hidup mereka yang bersendirian. Sama-sama perlukan kasih sayang. Orang tua perlukan kasih sayang, tetapi yang dapat daripada kucing. Kucing juga perlukan makanan dan perlu kasih sayang kepada manusia. Dan orang tua lah menjadi tempat dia mengadu kasih sayang. Tuan-tuan, ketika kita mengalami COVID-19 3 tahun lepas, binatang ini sangat menderita. Sebab kita tidak boleh keluar dan mereka hampir kebeluran. Sebab kita tak boleh keluar, mereka hanya bergantung kepada pasar ditutup, supermarket juga ditutup dan mereka hampir kebeluran. Dan di sini kita lihat sebahagian daripada masyarakat, bangsawan, hartawan, pelajar-pelajar yang mencari kucing dan beri makanan kucing ketika musim COVID supaya kalau kita juga menderita, kucing juga menderita. Dan tuan-tuan, kucing terbiar, kemudian ada sebahagian daripada kita yang memungut kucing yang liar ini. Memungut kucing liar dan letak di belakangnya untuk pelihara. Tapi sayang, jirannya panggil polis dan beritahu mengganggu kehidupan dia sebab kucing jirannya. Sekarang, kalau kita bela kucing, jiran boleh report pada polis. Sedangkan kawan ini bukan kucing dia ambil, dia bela. Dia ambil kucing yang liar dan dia bela. Tetapi jiran tidak restui apa yang dia lakukan. Dan perasaan berbeza, tuan-tuan. Kolbu yang ada taman bunga dalamnya tidak sama dengan tidak taman yang hanyalah hati kering. Tidak sama. Dan imam ini, kita bagi kredit. Masjid dia penuh dengan kucing. Tapi dia letak bahagian belakang masjid. Dia dengan kucingnya sebagai untuk tambah nilai pahala selain pada jadi imam. Dia tunjukkan bahawa ini satu contoh dan dia melakukan kebaikan ar-rifqa kepada haiwan dan lebih khusus pada kucing. Pusat pelindungan kucing di Malaysia banyak datang sekarang. Sekarang telah ada banyak kesedaran. Ada di Kacang Pada. Di sini banyak tempat. Mereka membeli kucing. Kalau kita nak serah kucing pada dia, kita bayar duit sedikit ke dia. Bukan untuk apa-apa, untuk dia beli makanan. Bila kita tak nak kucing, kita panggil dia, dia ambil dan kita bagi sedikit wang kepada dia untuk dia menjaga kucing tersebut. Ini dilakukan oleh sebahagian pusat-pusat haiwan dan saya dapati bahawa di Kacang ada banyak tempat. Di Bangin juga ada. Kadang-kadang kucing banyak di belakang rumah saya. Entah daripada mana. Bila kita nak keluar daripada rumah kita, kita panggil dia dan kita bagi duit kepada mereka yang ada ambil, jaga kucing ini. Dan ini sebahagian untuk makanan. Dan itu satu daripada amalan yang kita boleh lakukan. Barangkali kisah hari ini kisah yang sangat simple, santai. Tetapi bagi saya dia sangat menggambarkan perasaan kaum tersebut. Kita nak didik kaum kita, anak kita, cucu kita dalam konteks ini. Tadi saya kata, negara yang paling sayang kucing ialah Rusia. Nombor 1 dunia, setiap penduduk hampir ada setiap rumah ada satu kucing, sekurang-kurangnya. Dan dari segi survei, Rusia adalah negara yang paling penyayang walaupun mereka sedang berperang. Nombor 2, jatuh pada Ukraine. Ukraine ialah negeri yang kedua yang sangat cinta kucing. Tapi mereka masih berperang. Mereka berperang bukan mereka bertuang. Sebab Rusia mengatakan, Ukraine ialah sya'bun wahid, ialah bangsa kami yang kami sayangi. Ukraine ialah bangsa kami yang kami sayangi. Kami bukan perangi kamu, tapi kami perangi apa yang disebut sebagai Neo-Nazism.
iaitu bagaimanakah mereka menjadikan Ukraine sebagai tapak untuk menghancurkan Rusia. Dan kami bukan perang bangsa Ukraine. Ukraine dengan kami adalah bangsa yang sama. Bangsa Slav. Kami bangsa Slav yang sama dengan Ukraine. Kami tidak mungkin perangi saudara kami. Yang kami perangi ialah mereka yang datang untuk menghancurkan kami. Itu disebut oleh Rusia. Dan kedua negara ini sebagai contoh, negara yang cintakan kucing. Hati mereka ada taman bunga yang sedemikian. Tengok tuan-tuan, setianya kucing. Sama seperti anjing. Seorang tua yang membela kucing ini meninggal dunia. Dan dia menunggu di kubur tuannya sampai dia mati. Setia kucing sama seperti anjing. Dia dapat merasakan orang yang baik padanya. Dia menunggu di situ. Dan siang esok tuannya tidak bangkit. Lusa tak bangkit, akhirnya dia yang sama-sama meninggal dunia di situ. Simbol kasih sayang haiwan kepada manusia. Yang kalau kita lihat kisah-kisah cukup banyak. Dan Rasulullah berpesan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dakhalat imratun lil annar fi hirrah. Dan wanita ini, ada seorang wanita yang masuk neraka kerana kucing. Sebab dia kurung kucing dan dia tidak beri makanan dan dia tidak biarkan kucing untuk bebas makan rumput bumi, dan dia kurung kucing dan dia masuk neraka, kata Rasulullah. Berbuat baik kepada haiwan mendapat pahala, membuat perkara sebaliknya mendapat perkara yang sebaliknya. Mari kita lihat wanita tersebut dalam hadis tadi, dia telah mengurung kucingnya dan tidak dibiarkan makanan. Dia meninggalkan rumahnya dan kucing mati dalam kurungannya dan dia ke neraka, kata Rasulullah. Maksudnya kucing sumber kebaikan, sumber keburukan. Kalau kita melakukannya sebalik daripada syiar kita. Hati-hati tuan-tuan, bila kita mula pagi-pagi nak keluar, kucing suka tempat panas. Dalam enjin kereta kita. Yang kecil, saya banyak kali dah, anak kucing yang baru lahir, masuk celah enjin. Yang kita sedar, bila dia tak ada rumah kita, rupa-rupanya jatuh tengah jalan, mati dalam enjin kereta kita. Hati-hati. Tuan-tuan yang tak ada kucing, tak ada merasakan masalah ini. Rumah saya banyak kucing. Bukan saya punya, orang lain punya. Saya tak tahu daripada siapa. Tradisinya kucing akan berlimpah di belakang rumah saya. Tapi saya tak tahu kucing siapa. Bersilih ganti, bukan kucing yang sama. Kucing berbeza-beza. Tuan-tuan. Kita lihat masyarakat Malaysia. Masyarakat Malaysia, anak kucing dibakar. Kita lihat berita yang keluar. Kalau tak keluar berita, kita tak tahu. Menunjukkan hati kita kering. Hati yang melakukan, orang yang melakukan ini, kering. Tidak basah langsung. Tidak ada perasaan kasih sayang. Ini adalah sebahagian daripada masyarakat kita. Yang kita nak latihkan. Kalaulah orang Turki, tuan-tuan, dia bawa kereta, dia ada makanan kereta dia. Dia jumpa kucing dia berhenti, dia bagi makanan. Itu sifat yang cukup indah. Yang jarang kita untuk dapat kita realisasikan di negara kita. Mereka bawa makanan dan sekiranya mereka temui kucing di atas biar, mereka berhenti beri makan. Kita nak bina satu budaya seperti itu, sukar, dan yang berlaku sebaliknya. Tuan-tuan, kucing dibakar. Hati kering. Ini berlaku di Ceras. Tak jauh daripada taman ini. Dibakar. Keluar dalam akhbar. Apakah perasaan mereka yang lakukan ini, tuan? Tak kiralah dia pemuda ke, dia kanak-kanak ke, tapi menunjukkan bahawa budaya kita tidak ke arah kasih sayang. Tajuk hari ini sangat santai. Dan kucing dipotong kakinya. Lebih dahsyat. Separuh badannya dipotong. Ini adalah hati yang sama seperti mereka yang zalim. Tidak ada perasaan kasih sayang langsung. Anak kucing dipotong seperti itu. Ada yang jadikan target untuk main panah. Kucing berlari, dia panah. Dan itulah kesukaan dia. Dan kalau polis tak beritahu, kita tak tahu. Keluar akhbar baru kita tahu. Ini adalah kucing namanya Io. Kakinya dipotong. Dan dia menjadi ikon dalam penjagaan alam sekitar dan dalam penjagaan haiwan. Dan dia masih hidup. Dan dialah yang mencetuskan ikon pencinta haiwan negara kita. Apabila dia selamat dan kakinya dipotong oleh penduduk pelik, tak silap saya, barangkali kerana dia curi ikan. Dia curi ikan dan nasibnya dipotong kakinya. Itulah hati orang Malaysia sebahagiannya. Kita nak asuh anak-anak kita supaya kasih, dan itulah yang sukar. Warga emas tembak kucing ditangkap. Masya Allah. Kalau kanak-kanak tembak kucing balik boleh tahan lagi. Warga emas. Warga emas, tuan-tuan. Ini cerita rakyat Malaysia.
Apa lagi nak kata? Ini orang Arab. Sama juga kucing tangkap ikan. Dia ambil gantung kucing, dia potong kaki, ekornya. Hati kering. Dan hadis yang banyak menceritakan perkara ini. Lanallahu man mathala bil hawan. Allah melaknat mereka yang bunuh binatang satu hal. Cincang pula tu. Bila bunuh cincang, Allah laknat. Bunuh juga laknat, tapi bila mencincang, lagi-lagilah dilakukan laknat Allah ke atas mereka. Tengok tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satu pun binatang datang di atas muka bumi, tetapi Allah berikan rezeki padanya. Burung keluar perut kosong, balik penuh. Perutnya kenyang. Rezeki Allah yang beri. Dan apa yang burung lakukanlah mencari rezeki. Esok belum pasti, dia tak tahu apakah ada. Kita dah tahu, kita dah ada, kita dah tahu esok kita ada rezeki. Kedai kopi dekat rumah kita. Tapi burung tak tahu. Allah berikan rezeki pada mereka. Ini saya nak bagi saya contoh orang Turki yang rumah mereka seperti ini. Tuan lihat di kota Istanbul, rumah yang belum, rumah lama. Setiap rumah lama ada bangunan seperti ini. Di belakang rumah dia. Rumah apa ni? Rumah burung. Ketika musim sejuk, mereka sediakan makanan di sini. Selain pada kucing, dia tunjukkan kasih sayang kepada burung. Ketika musim salji, tuan-tuan, diliputi oleh salji. Kota Istanbul diliputi oleh salji. Di sinilah tempat burung berlindung. Diberikan makan gandum. Setiap tempat ini gandum. Setiap rumah ada burung. Burung merpati, burung lain yang menumpang ketika musim sejuk. Ini amalan Osmaniyah yang menjiwai, menjadikan budaya kebaikan pada haiwan. Termasuklah kucing, burung dan sebagainya. Dan mereka ada persatuan pencipta alam, alhamdulillah. Tetapi mereka juga harus ada cinta pada manusia lain. Bukanlah mereka melakukan sebarangan untuk pembunuhan dan peperangan sebagainya. Walaupun mereka kasih sayang kepada haiwan, alhamdulillah. Tetapi kasih sayang kepada manusia lebih utama. Malaysia ada kelab kucing Malaysia. Tuan-tuan yang berminat dengan kelab ini, mereka ada aktiviti, mereka ada pertemuan, mereka ada perbincangan bagaimanakah untuk masyarakat atau untuk menjaga kepentingan kucing yang terbiar negara kita. Kisah yang cukup menarik. Bukan saja kucing, tetapi anjing juga demikian. Dalam kisah yang disebutkan dalam Imam Bukhari dan Muslim ini, seorang lelaki yang kehausan. Dan dia temui sebuah perigi dan dia turun dalam perigi, dia minum air sepapasnya. Kemudian keluar daripada perigi, dia lihat anjing yang sama-sama dahaga, kehausan. Dia turun kembali ke dalam perigi, ambil. Dalam hadis ini mengatakan dengan kasutnya, dia ambil air dan dia gigit dengan mulutnya untuk daki naik ke atas perigi balik. Dan air dalam kasutnya diberi makan pada anjing. Dan Allah membalaskannya dengan syurga. Allah membalasnya dengan ganjaran yang cukup indah. Dan dalam kata ini dikatakan fasyakallahu lahu. Dalam hadis ini mengatakan Allah berterima kasih padanya, parapalah dan Allah memberikan pengampunan padanya. Dalam hadis yang lain dia diberikan syurga. Tuan-tuan semati. Kita lihat di Arab Saudi. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Ma min muslim ya Rasulullah illa ma kana ukula minhu lahu sadaqah." Tidak ada satu pokok yang seorang muslim tanam, keluar buah, dimakan oleh haiwan, kecuali sedekah padanya. Cukup indah tuan. Kalau kita tanam pokok pisang, makan burung, alhamdulillah, kita dapat pahala. Jangan menyumpah. Bila dimakan oleh haiwan, itu maksudnya ganjaran pahala. Itu sebab buah kurma di negara Arab, mereka bungkus dan sebahagiannya mereka letak di luar. Di luar ini untuk burung. Untuk burung, untuk haiwan. Yang bungkus jangan makan. Di luar makan. Ini cara orang Arab berbakti kepada burung-burung. Depan rumah saya dulu, tuan-tuan, ada pokok rambutan yang sangat ranum. Berbuah sangat lebat. Tapi burung tupai datang makan. Saya beritahu mereka, makan separuh, tinggal saya separuh. Memang dia makan separuh, tinggal separuh lagi. Dia tinggal separuh kat saya. Makanlah kata separuh. Itu untuk kamu. Tinggal saya untuk separuh. Separuh yang dekat rumah saya tu semua tak makan. Yang keluar rumah saya tu semua dia makan. Dan itu sedekah, tuan-tuan. Cukup mudah sedekah. Bukan saja kita melakukan perkara-perkara yang formal dalam ibadah, tetapi perkara yang inilah yang kita overlook, yang menambahkan nilai kita di akhirat nanti. Pisang kita.
Jangan cepat terbang. Biar dia masak, biar dia makan sebiji dua oleh burung. Dia dapat pahala percuma. Kita lewatkan terbang, jangan terus terbang. Dan tuan-tuan, itulah keindahan Islam. Ma min muslim ya rasul illa kana ma'akula minhu lahu sadaqah. Apa yang dimakan daripada tanaman yang berbuah itu ialah sedekah kita. Bukan saja kita masuk dalam tabung masjid sedekah, tapi buah pisang kita biar di situ. Biar dia masak satu sikat yang atas, biar makan habis. Kita ambil yang bawah. Kan senang, kan cantik Islam. Kalau hati ada taman bunga. Kalau hati keras, tidak ada hati kering, tuan-tuan tak akan lakukan. Mari kita sama-sama menilai diri kita. Belakang rumah kita. Pisang dah masak. Bawa kita terbang balik rumah kita. Letak 2 biji kat luar. Letak biji kat luar tingkat. Supaya burung datang makan. Dan ikhlas saya lakukan ini sepanjang saya duduk di rumah kampung. Saya selalu letakkan 1-2 pisang. Saya beli 1 sikat. 2 biji letak kat luar. Untuk dia mereka makan. Dan burung selesai datang ke belakang rumah kita. Membawa rahmat kepada kita. Dan mereka yang rahmat, Allah akan rahmat dia. Walaupun pada haiwan yang sangat-sangat simple ini. Tuan-tuan. Satu lagi amalan yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Aziz, Khalifah Kerajaan Umayyah. Dan setiap musim salji, di mana Umar menjadi khalifah, pasti kalau ada seekor burung yang lapar, Allah akan tanya Umar. Oleh sebab itu, di atas bukit ditabur gandum musim salju, supaya burung tidak kelaparan. Burung tidak kelaparan ketika pemerintahan Khalifah Umar bin Aziz, cucu Sayyidina Umar Ibn Khattab, yang menjadi khalifah Kerajaan Umayyah. Dan ketika pemerintahan hanya 2 tahun, tuan-tuan, dia menukar seluruh bumi Islam ketika itu menjadi bumi yang penuh makmur dan tidak ada orang yang layak menerima zakat. Dan burung juga berbahagia dengan makanan yang mencukupi. Amalan ini diteruskan oleh Kerajaan Osmaniyah. Di Turki, tuan-tuan, mereka menaburkan gandum di atas pucuk bukit, di atas setiap gunung sebelum musim salji. Dan di Sali Orfa, sebelum gempa bumi berlaku, mereka taburkan gandum. Mereka taburkan gandum, tiba-tiba datang gempa bumi yang merosakkan. Tetapi budaya mereka meletakkan gandum ini sejak daripada zaman 600 tahun lalu. Orang Turki masih mengamalkan budaya berbaik kepada burung. Sebab ini budaya yang tertanam dalam jiwa orang Turki. Orang Turki kalau berjumpa dengan kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dia letak tangan di sini. Saya cinta pada anda sebagaimana saya cinta pada diri saya. Itu maksudnya. Saya sayang pada anda sebagaimana saya sayang pada diri saya. Dia letak tangan di sini. Ini amalan sejak daripada zaman berzaman. Yang diamalkan sekarang, walaupun tak solat. Tak solat. Dia solat sekali seminggu. Dia kata, saya Islam tapi saya solat Jumaat je. Tapi bila kita bagi salam, dia jawab dengan penuh penghormatan. Itu Turki, budaya masih ada, substan telah hilang. Dan kita lihat berbuat baik kepada haiwan dalam hadis ini diwayatkan oleh Imam Bukhari. Seorang Nabi daripada para anbiya turun kepada satu tempat dan digigit oleh seekor semut. Bakal tersalah, dia membakar seluruh sarangnya. Dan Allah mengatakan, fahla namlatun wahidah, kamu bakar satu sarang yang penuh dengan semut, yang sedangkan yang gigit kamu lah seekor semut saja. Kamu balas dengan seluruh masyarakat semut, sedangkan yang gigit kamu ialah seekor saja. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan yang hormati, Rasulullah melarang kita tahrish. Tahrish ni mengadu domba. Ayam dengan ayam kita lagakan, itu tahrish. Domba ni biri-biri, tuan-tuan. Domba, pengadu domba maknanya mengadu biri-biri supaya dia berlaga. Ini Allah laknat dia. Allah naha anit tahrish bainal bahaim. Dan Allah melarang kita melakukan omba di antara binatang. Ini orang Kelantan. Dia pelaga ayam, tuan-tuan. Pelaga dia nanti. Dia pelaga ayam, tuan-tuan. Ini budaya kampung saya lah. Daripada kecil sampai saya keluar kampung saya, inilah dilakukan oleh orang kampung. Dan Allah laknat mereka yang melakukan seperti ini. Kambing. Mereka laga kambing sampai patah tanduk mereka. Dan Allah melarang, Rasulullah melarang perkara ini. Dan inilah di antara yang dilakukan oleh masyarakat kita. Bukan budaya kasih sayang, tapi budaya yang ini yang kita kekalkan. Di Spanyol, budaya lebih dahsyat.
Manusia berperang dengan lembu. Yang mereka kata kasih sayang pada haiwan tadi. Mereka juga berkempen kasih sayang pada haiwan, tetapi pada masa sama mereka menikam lembu dalam perlawanan antara manusia dengan lembu di Sepanyol. Tuan-tuan yang semati, Rasulullah bersabda, "Ittaqullah fi hadzal bahaim al-mu'jamah." Dan Rasulullah melihat seorang budak-budak menaiki unta yang sangat kurus. Lalu Rasulullah mengatakan, "Ittaqullah fi hadzal bahaim." Kamu bertakwalah kepada Allah tentang unta ini. Farkabuha salihah wa quluha salihah. Tungganglah dengan baik dan makanlah dengan baik. Dan kita lihat bagaimanakah orang barat yang mereka sebut mereka juara dalam penjagaan alam sekitar dan juga haiwan. Mereka melakukan pembunuhan ikan paus di Pulau Peru setiap bulan Jun, bulan ini. Kebetulannya ikan paus terdampar di Pulau Peru. Mereka jadikan pesta membunuh ikan paus ini secara setiap tahun. Ini sifat orang barat yang double standard, yang hypocrite. Mereka jadikan upacara ini, siapa yang dapat membunuh banyak ikan paus, mereka lah diangkat sebagai juara di pulau tersebut. Darah air Daud menjadi darah. Kita juga tuan-tuan, kita lihat binatang kita, apakah kita juga menjaga haiwan kita. Dan kita lihat gading gajah dijual. Gajah dibunuh hanya untuk menjual gadingnya. Begitu juga dengan badak yang mempunyai sumbunya. Begitu juga harimau dengan kulitnya dijual untuk pasaran antarabangsa. Badak ataupun rhino ini ditembak untuk semata-mata ambil tanduknya, dan inilah dilakukan. Ini di Afrika, tuan-tuan. Permintaannya untuk Eropah. Mereka orang Eropah tidak membunuh, tapi orang Afrika yang menjualnya dengan harga mahal. Dan mereka bercakap tentang haiwan dan apa yang mereka lakukan sebaliknya. Kulit harimau dijual dengan harga yang sangat-sangat mahal. Inilah yang mereka sebut sebagai kasih sayang haiwan, tapi yang mereka lakukan adalah sebaliknya. Kita lihat apakah yang kita lakukan pada haiwan kita. Dan ada harimau yang ditangkap dan untuk diekspor ke luar negara, dimasukkan dalam kandang selama bertahun-tahun, sehingga polis menyongkar, mau kita tahu ada ekspor binatang yang terlarang ini. Sehingga terpaksalah dunia sekali lagi mengadakan World Animal Day, Hari Haiwan Dunia yang jatuh pada setiap Oktober. Environment juga, kita membakar hutan. Hutan yang hijau ini dibakar, dan negara yang di kawasan Khatulistiwa inilah yang menyediakan hutan yang hijau ini. Dan sekarang kita telah bakar dan kita hapuskan. Hutan ialah paru-paru dunia. Paru-paru ini kebanyakan terletak di kawasan Khatulistiwa, dan cuba lihat betapa indahnya alam sekitar yang hijau, mengalir sungai yang jernih, tetapi tinggal kenangan. Dan seolah-olah hutan telah diceroboh. Jantung paru-paru umat Islam, paru-paru dunia telah musnah. Hutan diceroboh, dibakar. Binatang bukan sahaja kesunahan alam sekitar, tetapi hewan yang menjadikan habitat, menjadikan tempat tinggal mereka juga telah musnah. Dan binatang yang sudah hampir pupus, semakin pupus. Di Borneo ataupun di Sabah Sarawak juga, tidak kecuali Kalimantan juga. Sehingga binatang telah semakin pupus. Burung yang menjadi kebanggaan Sarawak juga semakin pupus. Dan gajah terpaksa lari, sebab rumahnya telah dibakar oleh manusia. Hutan di Borneo telah hampir hilang. Ini ialah peta bagaimanakah daripada tahun 1950 yang seluruh Borneo ini ialah bumi yang hijau yang menyediakan oksigen untuk dunia, tetapi untuk tahun 2020 hanya tinggal 1/3 ataupun 1/4 daripada bumi Borneo yang masih hijau, yang lain telah semua diceroboh. Mari kita berfikir, tuan, dan kita diberikan amanah kita sebagai khalifah untuk menjaga alam sekitar kita, sehingga apakah yang berlaku pada laut kita juga dahsyat. Laut kita juga telah musnah, kilang-kilang mengalirkan toksik ke dalam longkang ke sungai, sungai ke laut, dan laut juga musnah. Tumpahan minyak juga berlaku di laut kita. Binatang telah tercabar dengan
toksik dan juga pencemaran kita lakukan. Minyak yang tumpah di Selat Melaka, negara-negara besar yang lalu dan meninggalkan minyak yang demikian. Hidupan laut juga terancam. Ikan mati seperti ini disebabkan pencemaran dilakukan oleh negara besar yang bawa tangki-tangki ataupun kapal tangki yang besar. Dan pantai kita cukup menyakiti. Pantai kita seperti ini cukup memalukan kalau kita bandingkan dengan pantai sama di Eropah ataupun lebih bagi Jepun. Cuba tengok Jepun, tuan-tuan. Jepun ialah orang bukan Islam. Di pantai Shizuoka, kita lihat tidak ada satu pun, sadat selai sampah pun. Bersih, ini budaya Jepun. Dan kita lihat Nishihama Beach, tidak ada selai pun sampah. Bersih sebersihnya. Ini adalah budaya mereka yang bukan Islam. Dan kita lihat bagaimanakah dididik kebersihan ini kepada kanak-kanak sejak kanak-kanak lagi. Ini menjadi value, menjadi budaya, menjadi perkara yang dilakukan oleh masyarakat. Kita lihat jalan mereka bersih. Dalam longkang mereka ada ikan. Longkang kita jangan. Ini longkang di Jepun, tuan-tuan. Dalam longkang itu ikan boleh hidup. Menunjukkan berapa bersihnya. Dan inilah berbezanya. Dan perkara yang dilakukan oleh masyarakat Jepun sangat mesh dengan Islam. Sekiranya Islam diperkenalkan dengan indah kepada Jepun, Jepun bakal menjadi peneroka atau penaju dalam konteks Islam untuk dicontohi apa yang mereka lakukan dengan akhlak yang mulia terhadap haiwan ini. Kanak-kanak Jepun diajar sejak kecil lagi tentang kebersihan, menghormati orang tua dan sebagainya. Tapi sayang, mereka bukan Islam, tuan-tuan. Kita orang Islam lebih awal melakukan demikian, tetapi kita tidak berlaku. Dan ini kumpulan pertama pada tahun 4 tahun lepas. Kumpulan pertama orang Jepun yang menunaikan haji di Mekah. Setiap orang membawa bekas sampah. Orang Malaysia buang sampah bila makan, dia ambil sampah masuk dalam bekas. Cukup indah. Di pada Arafah, mereka minta mereka ditangguhkan. Bila mereka berpindah ke Muzdalifah, mereka tangguhkan, mereka pungut sampah. Orang Islam Jepun, sebab budaya mereka sangat-sangat sesuai dengan Islam. Sekiranya Islam telah bertapak di Jepun, kita orang Islam tidak ada tempat, tuan-tuan. Sebab contoh akan diberikan oleh Jepun. Mereka pungut sampah yang dibuangkan oleh jemaah haji lain. Bukan Malaysia sajalah, maksudnya semua jemaah lain. Dan mereka sekarang telah berkembang dengan cepat Jepun. Jepun Islam berkembang dengan cepat sebab dia mesh dengan budaya mereka. Tentang kebersihan dengan ketepatannya, masanya. Kalau kereta api lewat 1 jam, dia keluar berita besar dalam akhbar dia. Kereta api lewat 1 jam, dia keluar berita besar. LRT kita saya tak tahulah setakat mana. Ini ialah budaya yang ditanamkan, tuan-tuan. Apakah maksudnya mafhum imaratul ardh? Apakah maksud kita mengimarahkan bumi? Dan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaiqal warbadakum faqabradin darajatil liyablakum fima atakum inna rabbaka sa'un yaqabu innahu ghafurur rahim. Dan syarahannya cukup panjang. Dan dia Allah yang menjadikan kamu khalifah di atas bumi dan mengangkat sebahagian kamu ke atas sebahagian lain, dan supaya dia menguji kamu dengan apa yang Allah beri kepada kamu. Dan sesungguhnya Allah maha cepat seksanya dan maha cepat balasannya, dan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan tafsirannya cukup panjang, tuan-tuan. Masa tidak ada untuk saya sebut satu persatu. Dan kita diberikan tugas menjaga alam semesta ini. Kita dibertanggungjawabkan tentang alam semesta sebab kita khalifah. Dan suasana yang indah ini bergantung pada khalifah manusia yang menanganinya. Allah berikan segala-galanya pada kita. Dan apakah kita menjadikan dia sebagai bumi yang indah untuk didiami, ataupun kita mencemarkan? Dan itulah sebagai bahan perundungan untuk saya dan tuan-tuan. Saya tutup dengan hadis yang mulia ini. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, inna dunya khulwatun khadrah wa inna Allah musallifun fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Dunia ini ialah khulwah khadrah, ialah kemanisan, kehijauan yang indah. Dan sungguh Allah menjadikan kamu di atas bumi ini sebagai khalifah. Fayanzuru kaifa ta'malun, dan dia nak tengok apakah yang kamu lakukan di atas bumi Allah ini. Fattaqud dunya, hendaklah kamu takwa dalam menguruskan dunia. Fattaqun nisa, dan takwalah pada wanita. Fa inna la fitnah Bani Israel kanat bin nisa, sebab fitnah Bani Israel pertama ialah wanita, dan wanita juga alam sekitar adalah amanah tanggungjawab kita umat Islam
lebih lagi umat Islam, dan kita dilantik sebagai khalifah, dan saya dipahami hanyalah 10 minit yang tinggal selepas ini, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.